malam ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Warga usrah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Ta'ala kerana diberikan peluang dan ruang untuk bertemu pada malam yang berbahagia, pada malam Jumaat, pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati, memberkati pertemuan ini insya-Allah. Selawat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan doa berpanjangan buat umat Islam semuanya agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan puan, malam ni dah malam ke di 14 Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Berbaki lebih kurang 106 hari saja lagi kita di bulan ini untuk masuk ke bulan Ramadan, 100 hari. Maksudnya 100 days to Ramadan. Berjam celik Ramadan telah pun hampir dalam hidup kita. Maka sudah pastilah bila kita sebut bulan Ramadan ini, dia adalah bulan reward, bulan ganjaran. Kalau kita minta sesuatu ganjaran, asasnya adalah kita mesti layak. Kalau kita minta hadiah, mesti bersempena. Kita minta gaji, kita nak minta pangkat, kita layak untuk dinaikkan pangkat. Kita minta bonus, kita layak dinaikkan bonus. Kita minta Ramadan ini difutihat abwabul jannah, buka pintu syurga, wa huliqat abwabun nar, dan tutup pintu neraka. Dan itu sayang kalau kita minta tetapi kita tak nak komit untuk ekstra amalan. Jadi bila kita nak masuk Ramadan ni, sepatutnya kita dah prepare diri kita untuk layak ke syurga, layak ke Ramadan. Layak ke syurga, layak ke Ramadan. Maksudnya kita mesti ada nilai. Nilai itulah yang menyebabkan kita cagarkan diri kita untuk ke syurga. Kalau kita masuk tender, kita akan jual nilai diri kita. Jual di sini maksudnya kita akan mempromosikan value kita. Kenapa syarikat mesti bagi kita tender tu? Kenapa pihak syarikat mesti ambil kita kerja tu? Bagi kita kerja tu? Kenapa kita layak untuk dinamakan sebagai orang yang the best workers ke employee ke? Sebab kita ada nilai yang kita telah tunjukkan. Kalau ada satu position manager kosong, ada 4 assistant manager, keempat-empat ni kena fight untuk masuk position manager tu. Jadi dia kena layak dan qualify. Habis tu Ramadan yang kita minta yang bernilai sangat tinggi ini, apakah diri kita ni cukup bernilai untuk Allah Ta'ala letakkan kita di bulan Ramadan? Jadi tanya balik, adakah kita telah bersedia dengan amalan-amalan yang luar biasa berbanding amalan biasa yang kita lakukan? Ataupun kita tingkatkan nilai pada ibadah. Ibadah tu umumnya bernilai, tetapi kalau kita melaksanakan ibadah itu, ianya meningkatkan nilai solat, nilai ibadat. Nilai solat tu, nilai ibadat. Solatnya, puasanya, zakatnya, haji, sedekahnya, baca Qurannya. Solat mana nilainya? Nilai solat terletak kepada khusyuk.
A solat, B solat. A tak khusyuk, B khusyuk. A tak kurang pahala, B sangat banyak pahala sebab dia solat khusyuk. A sedekah, B sedekah. A sedekah tak dapat pahala sebab dia mengungkit. B sedekah dia bagi ikhlas. Walaupun amountnya sama RM50, tapi pahala banyak dekat B sebab dia sedekah. Nilai sedekah terletak pada ikhlas. Terletak pada ikhlasnya bagi, tidak mengungkit, bagi pada orang yang memerlukan, tidak ada harapkan balasan, bagi di saat kita sihat, bagi di saat pada kita memerlukan, kita nak duit tu, itu menyebabkan nilai sedekah tu meningkat. 2. Sama juga baca Quran. A baca Quran, B baca Quran. A baca Quran, Quran melaknat dia. B baca Quran, dapat pahala dan darjatnya tinggi. Kerana apa? Kerana nilai Quran, nilai bacaan Quran terletak pertama pada bacaannya, lafaz yang betul, makhraj huruf, tajwid dan berlagu. Yang kedua pada pemahamannya, bila dia faham maka nilainya tambah. Yang ketiga pada kadar hafalannya. Orang A baca tak ada hafal, B baca dengan hafalan, naik tingkat. Yang keempat mengamalkan pula. A baca dia tak mengamalkan Quran, dia langgar semua ayat Quran. Patutnya jangan merompak, dia merompak. Jangan mencuri, dia mencuri. Jangan songlap, dia songlap. Jangan khianat, dia khianat. Apa sahaja ayat Allah Ta'ala dalam Quran, semua dilanggar. Jadi dia baca Quran dalam keadaan Quran melaknat dia. Jadi B baca Quran, dia mengamalkan intipati Quran, maka nilainya naik. Nampak tak? Kita sebut pasal nilai. Kita nak cagarkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala untuk dapat ganjaran Ramadan, maka kita tingkatkan nilai ibadah. Ibadah yang ada ni cantik dah. Cuma kita tambah nilai. Di saat kita lakukan ibadah itu, nilai apa yang kita nak bawa, kita nak cagarkan. Quran pun sama, pada bacaannya, pada hafalannya, pada fahamnya, pada amalnya, pada sampaikan pula penyampaian. Sama juga dengan kita berpuasa. Puasa juga ada nilainya, iaitu menjaga panca indera yang lain. Jaga mata, jaga telinga, jaga tangan. Semua itu menyebabkan pahala banyak. Boleh Mazani bunyi. Okey. Sekejap off tu. Baik. Baik, insya-Allah. Selamat datang pada semua sahabat-sahabat usrah yang lain, masya-Allah. Baik. Kita menyambung perbahasan kita dalam hadis ke-40. Hadis 40, hadis kursi, yang mana pada malam ini merupakan malam terakhir, bulan terakhir pada tahun ini sebelum kita masuk ke tahun baru, dan kita membahaskan hadis yang terakhir daripada hadis 40, hadis kursi dalam kitab yang kita telah yang baca ni lah. Seperti mana hadis yang dipaparkan di ruangan daripada Najib, iaitu tajuknya adalah bercintalah kerana Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, ainal mutahabuna li jalali, al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Rawahu Ahmad wa Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling cinta mencintai kerana-Ku, kata Allah. Pada hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku, ketika mana tiada naungan melainkan naunganku. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Baik, subhanallah. Pada hari kiamat nanti, tuan-tuan dan puan, kita semua akan berada di padang mahsyar, yang mana matahari digambarkan hanya satu batu di atas kepala. Dalam keadaan panasnya itu, maka manusia akan berasak-rasak mencari tempat untuk bantuan. Kata Nabi SAW, manusia akan dibangkitkan dengan peluh takat buku lali, ada yang peluh takat pinggang, ada yang peluh takat betis, ada yang peluh takat dada, ada yang lemas dengan peluh sendiri. Lalu sebelum kaki boleh mengorak langkah, kata Nabi SAW, la tazula qadaman abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu anil arba'ah. Kaki anak Adam tidak akan beranjak di padang mahsyar melainkan ditanya 4 soalan. Soalan pertama tentang umurnya, tentang masa, tentang tanggungjawab amanah masa. Allah akan tanya secara precise, masa buat apa? Umur banyak buat apa? Satu. Yang kedua tentang tenaga ataupun syabab, kepemudaan. Pemuda ataupun tenaga ataupun jasad, an jismihi fima fa'ala fima ablah. Tentang tenaga yang banyak ni kita buat apa? Allah akan tanya. Kalau kita asyik pergi main gym je, nanti kan susah juga nak jawab tu. Ya Allah, aku pergi gym.
Sebab apa pergi gym? Tak tahulah, tenaga banyak sangat. Ya Allah, ingat nak pergi lagi lah gym. Ya? Ataupun kita pergi apa-apalah. Yang penting ada sebab kita pergi dan akhirnya kita boleh jawab kenapa kita pergi. Baik. Ya, Mas Lani. Okey. Baik, masih. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Masa. Kemudian tenaga. Kemudian harta. La tazula qadaman. Tidak akan berganjak kaki anak Adam. Melainkan ditanya persoalan yang ketiga. Iaitu tentang hartanya. Mana dapat dan di manakah dibelanjakan. Dan yang keempat, yang terakhir, kata Nabi SAW tentang ilmunya. Dah lah panas jawab soalan pula. Di saat kita nak mencari Rasulullah SAW itulah, di saat itulah maka Allah Ta'ala akan berikan privilege. Iaitu yauma la dhilla illa dhilluh, orang-orang yang layak untuk duduk di bawah naungan arasy Allah Taala. Ada berapa tuan-tuan puan? Ada 7. Ada 7. Sab'atun yadhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapat naungan arasy Allah Taala. Naungan Allah Taala di saat tiada lagi naungan yang disediakan. Yang pertama sekali adalah al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Kalau pemimpin itu adil dan dia mempromosikan keadilan, dia mengajak manusia untuk taat kepada Allah Ta'ala, dia mencegah kemungkaran, dia mengajak kepada kebaikan, maka dia adalah orang yang pertama layak untuk diseru duduk di bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Sebab itu petugas pemimpin ni yang paling utama sekali ajak kenal Allah, amal ma'ruf nahi mungkar. Pertama sekali kena ajak manusia untuk kenal Allah. Yang kedua, kena ada amar ma'ruf, suruh kebaikan. Yang kedua, mencegah kemungkaran. Kalau 3 ni tak ada, maka rugi. Maka dia akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di saat kita ada kuasa, tapi kita tidak laksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar dan mengajak manusia untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan pertama yang akan diseguk oleh Allah Ta'ala untuk berada di bawah naungan arasnya adalah mereka yang al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang hatinya terpaut di masjid. Al-rajulun wa'allaqun qalbuhu fil masajid. Pemuda yang hatinya terpaut di masjid. Yang saya kira sahabat-sahabat depan saya ni ramai di kalangan muslimin yang hatinya terpaut di Masjid Bukit Indah. Cuma saya Masjid Al-Wadhiyah lah. Tapi insya-Allah lah kalau saya di Bukit Indah pun saya akan pergi ke Bukit Indah. Jadi apa pun juga kita kena create, kita dah selesai dah. Kita memang generasi yang saya kira boleh kita anggap generasi yang suka ke masjid. Yang jadi persoalan dia adalah macam mana kita nak didik anak-anak kita untuk cinta masjid. Cabaran dia kepada kita pula lah. Macam mana kita dulu dididik oleh ayah kita untuk cinta masjid, sampailah sekarang kita dah besar, kita cinta masjid. Macam mana kita nak didik anak-anak kita ni cinta masjid dalam keadaan mereka pun sendiri banyak aktiviti dan banyak benda yang mereka nak buat. Zaman dulu tak ada handphone. Jadi pergi masjid tu adalah satu yang sangat menyeronokkan sebab jumpa kawan. Zaman sekarang ni bersukan pun jadi malas. Jumpa kawan pun malas sebab lebih best main handphone. Itu cabaran kita zaman sekarang lah. Kita nak ajak anak, nak mendidik anak untuk berasa susah. Sebab tu ada pepatah orang putih tu kata apa? Tough time create tough people. Tough people create easy time. Easy time create weak people. Weak people create tough time. Tough time create tough people. Macam tu lah. Zaman dulu suasana sangat susah. Bila sangat susah, maka orang jadi berdikari. Bila generasi dia berdikari ni, dia sukses, berjaya, duit banyak. Jadi bila easy time, maka dia create weak people. Jadi anak-anak generasi yang hebat ni semua jadi lemah. Jadi weak people create tough time. Bila anak-anak ni jadi lemah, dia akan ada satu cycle yang semuanya lemah pasal semua tak berkebolehan. Jadi bila tough time, maka create tough people balik. Jadi begitu. Jadi yang penting sekarang ni kita kena develop warrior ataupun develop orang yang boleh pergi masjid. Dan itu adalah kriteria manusia yang kata Nabi SAW duduk di bawah naungan arasy Allah Ta'ala.
Yang ketiga, pemuda yang apabila duduk kesorangan, seorang lelaki yang duduk kesorangan, maka mengalir air matanya takut kepada Allah Ta'ala. Ini satu dipanggil. Salah satu golongan yang mendapat naungan Allah Ta'ala adalah orang yang boleh menangis kerana Allah. Cuba kita tanya balik diri kita, tuan-tuan puan, berapa banyak kali kita menangis kerana Allah? Ke kita menangis kerana makhluk? Ya, sorry to say, memang kita ni selalu menangis kerana makhluk lah. Paling kurang isteri menangis kerana suaminya. Paling kurang suami menangis kerana isterinya. Tidak. Ya. Suami menangis kadang-kadang kerana motornya, kerana hartanya, kerana jorannya patah, ataupun mungkin kerana kasutnya hilang. Ada je suami-suami yang terpilih boleh menangis kerana isterinya. Itu memang bukan. Kalau kita ada suami yang menangis kerana kita, percayalah itu bukan suami. Itu adalah jejaka kiriman Tuhan. Gitu. Kalau perempuan, kalau seorang isteri yang boleh minta maaf di saat dia betul pun dia minta maaf, maka itu bukanlah isteri semata-mata, malah itu adalah bidadari. Sebab susah orang perempuan nak minta maaf di saat dia susah, dia salah, apatah lagi kalau dia betul. Kalau dia minta maaf, itu bidadari tu. Jadi subhanallah, maka Nabi kata golongan yang ketiga adalah golongan yang mana pemuda bila duduk bersendirian maka mengalir air matanya takut kepada Allah. Golongan yang keempat, pemuda yang hidupnya taat pada Allah Ta'ala. Syabun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang hidupnya taat kepada Allah Ta'ala. Daripada muda memang dia hidup dengan taat dia. Maksudnya hidupnya penuh dengan environment soleh. Bi'ah salihah. Bapa dia baik, mak dia baik, mak dia selalu mengaji Quran, dia pun mengaji Quran, dia baca ta'lim, baca hadis, baca sirah, dia memang sangat baik. Kalau dia dibesarkan ikut acuan yang betul dan dia jadi anak yang baik, maka itu kriteria orang yang layak duduk di bawah naungan Arash. Jadi kita masih lagi berpeluang untuk membentuk anak-anak kita untuk jadi penghuni-penghuni di bawah naungan Allah Ta'ala di padang mahsyar. 4, 5, orang yang sedekah tangan kanan, lalu tangan kirinya tak tahu. Sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Ini golongan kelima yang mendapat VIP sitting di padang mahsyar. Bukan senang tau kita nak sedekah tangan kanan lalu orang lain tak tahu. Kita selalunya kalau kita sedekah, kita nak juga show off, kita nak beritahu semua orang. Aku dah sedekah. Tapi kalau kita bagi tahu ke orang boleh menyebabkan pahala kita kurang, buat apa dah, eloknya kita tak bagi tahulah. Tapi asasnya selalunya begitu. Yang paling teruk sekali, dia pergi dekat tabung masjid, dia masuk RM50, lepas tu selfie, lepas tu dia ambil RM50 tu masuk poket dia balik. Dia ambil RM5 baru masuk. Punya teruk perangai. Yalah. Boleh pula hanya nak konten je. Nak konten je masuk duit RM50. Tu ambil gambar masuk balik poket. Itu tak berapa nak konten lah. Itu tak berapa nak betul dah. Masuk duit dah lah. Pahala pun kurang. Alang-alang pahala kurang dia kata bagi RM5 je. Nanti kan saya bagi rugi ustaz, pahala sikit. Dah kelakar pula dah. Baik, jadi apa pun juga tuan-tuan puan, orang yang sedekah ni dalam keadaan dia tak tahu, maka itu adalah nilai sedekah yang paling tinggi. Kita sebut nilai tu kan, value kan. Sedekah ni ada value dia. Bukan sekadar ikhlas, malah kita bagi pada orang yang tak boleh balas. Kita bagi pada fakir miskin, dia boleh balas tak? Tak boleh. Kita bagi pada orang yang susah, dia memang tak boleh balas. Itu terbaik tu. Tapi yang lagi baik daripada tu adalah dia terus menyembunyikan siapa yang bagi duit tu. Maksudnya dia menyembunyikan diri dia sebagai yang donor tu. Ya, dia hilangkan diri dia sebagai orang yang bagi. Dia kata, bang, ni ada duit ni, saya tak tahulah siapa bagi, abang ambil lah. Dia kata, siapa bagi duit ni? Tak tahulah bang, abang ambil je. Itu terbaik. Sebab dia terus hilangkan diri dia daripada radar orang yang terima tu. Saya tak tahu saya dapat, abang ambil lah. Itu terbaik. Iaitu dipanggil salah satu golongan yang mendapat naungan Arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu yang ke-9. Yang kelima. Yang ke-6, orang yang Allah SWT Muhammad. Yang ke-6, tadi ingat, lupa dah. Yang ke-6, apa tadi? Lupa dah. Apa yang terakhir sekali, salah satunya adalah daripada 6. Yang 2 terakhir tu adalah yang ke-6. Salah satunya adalah orang yang bertemu dan berpisah, berkenalan, bercinta kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Orang yang berkenalan, yang bercinta kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dipanggil al-mutahabuna fil jalali.
Al-mutahabuna bil jalali. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, manakah orang yang saling cinta mencintai kerana aku tu? Manakah orang yang saling cinta mencintai kerana diriku? Maka orang ni Allah Ta'ala akan panggil dan akan duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di bawah naungan Allah Ta'ala di padang mahsyar, maka teduhlah mereka. Jadi kita tanya balik, kita nak teduh ke nak panas? Ya, jawapannya mestilah kita nak teduh. Sebab apa nak teduh? Sebab perjalanan di padang mahsyar ni perjalanan yang lama. Berapa lama kita duduk di padang mahsyar? Khamsina alfasanah, 50,000 tahun. Yang mana satu hari di hari akhirat seumpama 1,000 tahun di alam bumi. Alfasanatin mimma ta'udun. Jadi kalau kita tahulah hidup kita di hari akhirat itu sangat lama, maka membina tempat teduh itu ada sangat penting. Kalau kat dunia pun sama tuan-tuan puan, kita kalau boleh nak duduk tempat teduh, pagi kita bawah pokok, kita duduk bawah tepi-tepi tebing supaya redup. Kalau kat dunia pun kita nak redup dekat hari akhirat, kita ada pilihan sekarang untuk duduk di bawah naungan arasy. Bukan di sana. Bila kita dah mati, segala doa kita dah tak valid dah. Kalau mati je, bercerainya roh daripada badan, doa kita yang baru tadi valid terus dah tak valid. Meronta-ronta orang yang dah mati untuk pulang ke dunia untuk tambah amalan, mereka tak dapat tambah amalan sebab dah habis dah, expired dah. Habis tu kita ada peluang untuk tambah amalan, kita tidak tambah amalan, itulah yang paling rugi sekali. Ya, yang paling rugi sebab kita ada peluang untuk berdoa pada Allah Ta'ala agar tempatkan kita di kalangan orang-orang yang dapat syurga, tapi kita tak minta. Itulah kerugian yang amat dahsyat. Kerana orang yang dah mati, dia jutawan, dia mungkin billionaire, duit banyak, tapi bila dah mati tak ada nilai dah. Dah tidak ada bernilai. Kecuali dia ada anak-anak yang soleh, ada sedekah jariah yang mendatangkan pahala. Itu isu lain lah ya. Tapi nak ceritanya dengan amalannya sendiri dah tidak bernilai dan dia tak boleh dah berdoa pada Allah Ta'ala untuk pulang ke dunia. Jadi kalau kita rasa kita down, kita rasa kita sedih, kita rasa kita tak ada duit, kita rasa kita susah, cuba tengok peluang yang Allah bagi, iaitu hidup satu hari lagi untuk menghirup udara yang segar ini, lalu mengucapkan astaghfirullah ataupun alhamdulillah. Yeah. Jadi orang yang dianggap sebagai VIP di padang mahsyar adalah orang yang bertemu al-taqiyan, kata Nabi SAW, bertemu wal mutahabbina, orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mereka ini akan dapat zilluhum zilli yawma la zilla illa zilluh. Dapat payungan. Dan payungan ini tuan-tuan dan puan, dia bukan expedite the process, bukan. Payungan di padang mahsyar ini dia menjadi tempat kita redup lah. Ya, dia tidak expedite, lajukan proses perhitungan itu, tidak. Kalau nak laju, maka dia ada amalan lain yang menyebabkan kita bypass semua orang. Apa dia amalan dia? Iaitu tidak lain dan tidak bukan mati syahid fi sabilillah. Orang yang mati syahid fi sabilillah ni, dia potong habis, dia bypass. Melaju. Kita tengok orang bawa kereta laju, menyirap juga bawa kereta. Tengok, potong Ford Mustang, potong GTI. Kita pun tengok, yang menyirap je, laju dia potong. Jadi orang yang mati syahid kerana Allah Ta'ala ni, dia laju, zoom pergi depan. Orang yang mati kerana apa? Kerana mengangkat senjata, kerana perang fisabilillah, zoom pergi laju. Walaupun dekat dunia kita nampak mereka sedang dihina dan diuji. Dalam dunia ni kita tengok orang Palestin, orang Syria, mereka dihina dan diuji daripada pelbagai sudut. Tapi sebenarnya dari sudut yang kita tak perasan, Allah Ta'ala muliakan mereka dengan syahid fisabilillah. Tak semua orang Allah Ta'ala bagi peluang untuk syahid fisabilillah ni. Tapi kalau Allah bagi dekat mereka, tanda Allah betul-betul nakkan mereka syahid fisabilillah, masuk syurga tanpa hitungan. Sebab itu antara doa yang sering kali boleh kita minta sungguh-sungguh, iaitu kita kita masuk syurga tanpa hisab, bighairi hisab. Sebab kalau masuk syurga dengan perhitungan, Allahu Akbar, takut tak lepas. Pasal kita ni terlalu banyak tanggungjawab yang kita main-main. Ya. Jadi kita minta pada Allah masuk syurga tanpa hitungan. Tapi bila kita minta tu, minta bersungguh lah, jangan minta main-main. Ni minta main-main, dapatlah ya Allah, tak dapat sudah. Itu rugi.
Sebab doa inilah yang ada manfaat ni. Berbanding orang yang dah mati. Bila orang dah mati, doa ni tak valid dah. Tengah hidup ni doa macam-macam. Dan doa betul-betul minta pada Allah Ta'ala agar diberikan hajat yang kita nak tu. Dan bila kita minta tuan-tuan, tidak semuanya Allah Ta'ala kabulkan immediately. Kita kena faham satu je. Ya Allah datangkan takdirnya begitu, maka tidak kita minta itu Allah akan kabulkan. Dan bila Allah tak kabulkan, jangan kita anggap kita disisihkan. Tidak. Apa saja permintaan kita kepada Allah Ta'ala, lalu dapat seperti apa yang kita minta, maka kita bersyukur. Dan kalau kita minta lain dan kita tak dapat apa yang kita minta, kita 2 kali syukur. Sebab di saat kita minta dan kita dapat, itu kita yang nak. Manakala di saat kita minta, kita tak dapat, itu Allah yang nak. Kita sepatutnya lebih syukur dan gembira kerana Allah Subhanahu Wa Taala selalu nakkan terbaik pada diri kita. Kita berada di dalam radarnya. Kebahagiaan, keseronokan, kemegahan, kekayaan yang menyebabkan hamba Allah ini lupa pada Allah itu dipanggil istidraj. Kalau lupa pada Allah itu dianggap istidraj, apatah lagi kalau kesenangan, kesusahan, penderitaan, kesakitan yang menyebabkan kita ingat pada Allah, maka itulah dipanggil nikmat. Ya, dia bukan nikmat ni hebat, kaya, seronok, tak. Kesusahan yang menyebabkan kita ingat pada Allah, itu nikmat. Cuma kadang-kadang bila kita diuji, kita tak boleh nak kawal kita punya emosi. Ada orang menganggap ujian itu sebagai hukuman. Contohnya macam banduan kan. Banduan bila disuruh berlari oleh warden, dia lari macam mana tuan-tuan? Dia akan lari penuh kebencian. Kenapalah warden ni suruh saya berlari dalam botak, boncit pula. Aduh, dia marah warden tu sebab dia tak suka kena lari. Jadi dia menganggap larian itu seperti hukuman. Kalau kita anggap ujian daripada Allah ni sebagai hukuman, memang kita akan lari dan kita pasrah, kita benci dan kita tinggalkan perjuangan sebab kita tak suka. Tapi situasi yang kedua, seorang atlet yang diarahkan berlari oleh coachnya. Coach kata, lari. Dia pun berlari. Dia berlari penuh semangat dan yakin dengan hikmah di atas larian itu. Kalau coach tak datang pun tak apa. Yang penting saya dah lari dah coach. Coach tambah lagi. Lepas lagi makan telur. Okay coach, boleh, no problem. Kan? Kalau orang berlatih, dia tak nampak pun larian itu sebagai satu hukuman. Dia seronok berlari tu sebab larian itu adalah didikan dan latihan. Sama juga ujian. Kalau ujian itu kita anggapnya sebagai satu didikan dan latihan, kita tak akan lari daripada ujian. Kita harap agar kita diberikan kekuatan untuk hadapi ujian itu. Sebab kita anggap ia sebagai satu larian. Latihan. Dan yang ketiga, yang paling hebat. Bukan sekadar ujian itu sebagai hukuman. Bukan ujian itu sebagai hadiah. Ujian itu sebagai latihan. Tetapi ujian itu sebagai hadiah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, satu hari Nabi solat sampai bengkak kaki. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa kau solat sampai bengkak kaki sedangkan kau telah diampunkan dosa silamu? Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, salah ke aku nak jadi hamba yang bersyukur? Nampak? Di sebalik ujian yang Nabi hadapi itu, Nabi tambahkan kesyukurannya dengan solat sampai bengkak kaki. Maksudnya ujian bagi para anbiya, ianya menganggap ujian itu sebagai satu nikmat. Kita kalau kaki kena gaut, rasa tahu. Jangan main-main. Pegang pun boleh rasa boleh bergaduh besar. Pegang jangan sapu tak boleh. Kita marah. Sebab sakit. Ya? Kan? Boleh bertumbuk tu. Kalau kita sakit gaut, orang pegang kaki. Boleh bertumbuk. Tapi itulah ujian. Ya? Ujian itu tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Kalau kita menganggap ujian itu seperti kita nak terjun sungai, sebagai contoh, kita nak terjun sungai, kita tak kisah dah kita penat ke, sakit kaki ke, tersandung akar pokok, kita dah tak kisah. Yang penting kita berlari sampai di tebing sungai, kita pun lompat, terjun. Lompat dan terjunan itu diawali dengan larian yang sangat seronok. Walaupun hakikatnya dia penat. Hakikatnya dia penat, tapi sebabkan dia dah nampak waterfall, dia tak kisah penat tu, dia berlari nak lompat dia. Itulah ujian bagi para wali Allah. Itulah ujian bagi para anbiya. Mereka menganggap larian itu larian rewarding. Mereka menganggap ujian hidup ini adalah reward daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat darjat manusia.
Sebab itu tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, menjadi orang mukmin dia perlu bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Yang mana mungkin dia boleh tidak bersangka baik kepada Allah, kerana Allah Ta'ala telah memberikan dia kehidupan sebelum dia minta untuk dihidupkan. Ya? Kita berada di alam perut ibu, dalam perut, dalam alam janin. Kemudian kita dilahirkan. Kita tak minta pun memiliki tubuh badan macam ni. Kita tak minta pun kita ada paru-paru, limpa, jantung, buah pinggang, pankreas, kaki, usus. Kita tak minta pun. Tapi tiba-tiba sempurna. Ada orang yang Allah lahirkan dalam keadaan tak ada kaki. Ada yang dilahirkan dalam keadaan macam-macam lah complication ya. Tapi Allah Ta'ala takdirkan kita lahir penuh kesempurnaan yang kita tak minta pun. Lalu Allah mintakan balik tanda syukur, tanda cinta itu pulangkan balik dengan taat. Daripada 24 jam Allah minta sejam solat. Daripada setahun Allah minta sebulan puasa. Daripada seumur hidup Allah minta 3 minggu untuk haji. Daripada amount duit Allah minta 2.5% untuk zakat. Itu pun tak boleh buat. Betapa jauhnya kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan perempuan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka habislah kita pada hadis ke-40. Ya, malam ni ada satu hadis saja. Ya. Maka subhanallah, khatamlah kita kitab hadis 40. Hadis 40, hadis kursi ini. Dan insya-Allah kita akan guna kitab ni. Kitab Al-Hikam, terjemahan Al-Hikam. Terjemah Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Atha'illah Al-Sakandari. Kitab ini antara lain membicarakan berkenaan dengan tasawuf, ya, bagaimana menilai mata hati, bagaimana menilai penerimaan doa, bagaimana menilai rasa ragu-ragu terhadap janji Allah Ta'ala. Itu semua perkara-perkara yang akan kita nilai, yang kita akan baca pada siri-siri yang akan datang insya-Allah. Jadi saya kira tuan-tuan kita berhenti di sini dahulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini dapat sama-sama kita ambil pengiktibaran dan jadikan sandaran dalam kehidupan. Dan asasnya, kesimpulannya adalah orang yang bertemu dan berpisah kerana Allah itu adalah VIP Mekah. Dan kita juga berdoa, ni perjumpaan kita pada setiap bulan yang kita ada usrah setiap seminggu 2 kali ini menjadi asbab untuk kita menjadi golongan yang dicintai oleh, yang mencintai kerana Allah Ta'ala, dan akhirnya mendapat peluang untuk mendapat naungan di padang mahsyar di hari yang tiada lagi naungan melainkan Allah sediakan untuk mereka yang layak. Jadi mudah-mudahan apa disampaikan dapat sama-sama kita ambil pengiktibaran dan jadikan sandaran dalam kehidupan. Nanti kitab ni boleh saya akan deal dengan Najib lah, Najib boleh dapatkan insya-Allah. Aku lumadza tasma'un, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Wabillahi taufiq hidayah. Selamat beristirahat, selamat berhujung tahun. Selamat melihat final bola sepak Portugal lawan Brazil dengan ceritanya lah. Kan? Apa pun juga mudah-mudahan kita dapat kebaikan. Aku lumadza tasma'un wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafaran suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.